Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada hari ini kita akan masuk untuk bab yang seterusnya, iaitu muka surat 42. Bab yang pertama iaitu bab riba. Baik, jadi bab ni bab yang amat menarik. Kerana apa? Kerana benda ni kita akan explore banyak perkara. Dan perkara ini banyak benda-benda yang melibatkan urusan-urusan yang kita selalu guna. Dan riba ni adalah satu benda yang kita perlu war-warkan kepada masyarakat umumnya. Kerana benda ni benda yang sangat serius. Memandangkan hari ini ramai orang memandang riba ni satu benda yang biasa. Kerana apa? Kerana benda ni diamalkan hampir di seluruh dunia. Jadi kita tengok pada muka surat 43, definisi riba. Riba dari sudut bahasa ialah pertambahan ataupun ziyadah. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 39, Ihtazzat wa rabat. Ihtazzat wa rabat. Hiduplah bumi dan menjadi subur. Ini bertambah dan berkembang. Dari sudut istilah ialah sebarang tambahan dalam item-item tertentu, yakni ribawi, dan tambahan ke atas hutang akibat penangguhan tempoh. Ia merangkumi riba yang terhasil dari jual beli barangan ribawi, iaitu makanan dan mata wang, dan juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang. Jadi riba nanti kita akan tengok dia ada dua keadaan. Yang pertama, dia terhasil daripada makanan dan juga makanan dan mata wang, dan juga satu lagi iaitu riba yang terhasil daripada hutang. Hukum riba adalah haram dan ianya termasuk dalam dosa besar. Jadi ada ulama sebut riba ni dia duduk dalam kategori top 5 antara dosa-dosa besar dalam Islam. Tetapi walau bagaimanapun riba ni satu benda yang orang pandang benda yang tidak serius, benda yang benda yang biasa-biasa. Tak seteruk macam contohnya dosa berzina, tak seteruk macam dosa minum arak, tak seteruk macam dosa mencuri dan sebagainya. Kalau kita pandang contohnya dosa-dosa yang besar-besar yang itu, kita pandang benda yang jijik, benda yang tak elok. Tapi kalau kita pandang benda riba, benda itu benda yang biasa. Dan semua orang buat. Jadi yang ni kita nak kena berhati-hati. Yang ni kita nak kena war-warkan kepada semua orang yang riba ni bukan benda yang biasa, tetapi benda yang sangat-sangat Allah murka. Kerana apa? Kerana kita akan baca dalam dalil Al-Quran dan juga dalam sunnah kenapa ia adalah dosa-dosa besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 276, Allah sebut dalam Al-Quran, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana gila. Yang demikian itu kerana mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehinya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan berguluman dengan dosa. Jadi dalam ayat yang kita baca ni, kita ada beberapa peringatan yang kita boleh tengok dalam ayat ni. Bila kita sebut riba ni adalah dosa besar,
ianya tak lain tak bukan, ianya akan berhubung dengan firman Allah. Allah dah bagi kepada kita peringatan. Dan orang-orang yang dia ambil riba, Allah kata, ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti ni, dia akan dibangkitkan seperti orang yang dirasuk syaitan kerana nampak macam gila. Dia jadi orang yang tak betul, jadi orang yang macam kena histeria. Kerana apa? Kerana ketika mereka hidup dulu ni, ketika mereka ni hidup, mereka kata apa? Mereka kata jual beli ni sama macam riba. Mereka kata sama aja. Jual beli sama macam riba. Contohnya macam zaman hari ni orang kata sama aja, pergi ambil dekat bank konvensional dengan Islamik sama aja. Dua-dua tu riba. Dua-dua tu pun ambil interest. Kemudian kita pula yang belajar tentang riba ni, kita pun kata tak betul, itu sama aja. Pilih je mana-mana bank pun, ambil yang tak Islamik pun okey. Ambil yang konvensional pun okey. Tak payah ambil yang Islamik. Kenapa? Kerana kita pun kata juga sama aja dua-dua tu. Padahal tak sama. Kita yang belajar, kita kena cerita kepada orang luar, Islamik dan konvensional satu benda yang tak sama. Satu benda yang sangat berbeza. Kenapa? Kerana kita tahu macam mana operasi dia tu. Nanti kita akan tengok. Maka orang-orang macam ni pun sama juga. Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan gila dan sebagainya, ataupun dia berdiri di hadapan Allah dalam keadaan dia seperti orang yang dirasuk syaitan, kerana dia kata sama, jual beli sama macam riba. Padahal Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Jadi itu benda yang berbeza. Kemudian Allah kata lagi, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Barang siapa yang dia dah dapat peringatan daripada Allah, maksudnya dia dah tahu dah tentang bahaya riba, dia dah tahu dah tentang dosa riba, kemudian dia fantaha, maka dia pun jauh benda tu, dia tak mau ambil dah. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka Allah kata, benda yang dia dah ambil dulu ni, maka itu adalah terserah urusannya dengan Allah Ta'ala. Maksudnya benda yang dia telah buat dalam keadaan dia pun tak tahu selama ni, dan dia pun dah buat lama dah, maka itu tak apa. Yang tu urusan dia dengan Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Selesai. Tetapi yang takutnya ialah Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ عَادَ. Barang siapa yang diulang. Maksudnya dia dah tahu dah peringatan tentang bahayanya riba. Kamu semua dah belajar tentang bab riba. Kamu dah tahu tentang bahaya riba. Tapi kamu tetap nanti ni lepas satu ketika bila dah habis belajar, contohnya nak beli kereta. Beli kereta pakai bank konvensional contohnya. Ataupun nak kahwin, buat pinjaman konvensional. Tak buat yang pembiayaan yang Islamik punya, tak buat. Nak rasa macam tak apa, tak kisah sama aja. Maka pada ketika tu ingat ayat ni. Wa man ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang dia ulang, maka dia itulah adalah penghuni neraka. Kita dah tahu dah tentang bahaya riba. Kita beli rumah, kita buat pinjaman peribadi, kita beli kenderaan, semua kita pakai yang hak riba. Tak kisahlah kalau buat pinjaman tu untuk urusan peribadi, contoh nak kahwin ke apa ke, itu hak masing-masing. Itu cara fikir masing-masing. Tapi paling kurang kalau nak buat juga tu, ambil yang hak Islamik. Kerana yang Islamik ni memang benda tu dah dimonitor oleh penasihat syariah. Dan memang benda tu benda yang dibolehkan. Dia ada akad dan sebagainya. Tentu kita akan belajar. Jadi barang siapa yang diulang balik, maka dia itulah Allah kata, dia tu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal buat selama-lamanya dalam neraka. Itu yang kita takut. Sebab tu ulama berbincang, dalam banyak dosa-dosa yang lain, Allah tak guna perkataan hum fiha khalidun. Maksudnya mereka akan kekal di dalamnya. Tapi untuk dosa riba, Allah kata barang siapa yang dia ulang balik, dia buat juga dalam keadaan dia dah tahu, maka dia akan jadi penghuni neraka, kekal buat selama-lamanya. Auzubillah min zalik. Yang ni yang kita duk tekankan kepada orang ramai, jangan ambil riba. Walaupun kita dah cerita tentang bahaya riba, orang tetap nak ambil juga. Kerana apa? Kerana ego. Kerana rasa dia yang betul. Kerana dia rasa tak ada langsung dalam dunia ni ada, kita kata kemungkinan hampir seluruh dunia tak ada langsung peruntukan undang-undang. Siapa yang ambil riba contohnya kena penjara. Siapa yang cas macam ni kena hukuman gantung sampai mati, kena sebat dan sebagainya. Tak ada lagi. Kalau ada pun mungkin sangat-sangat sikit sangat negara dalam dunia ni yang ada, tapi hampir seluruh dunia menghalalkan riba. Jadi orang rasa benda tu benda yang biasa. Dan zaman hari ni pun kebanyakannya orang bila baca satu iklan,
bank-bank akan tulis perkataan selain berriba. Dia tak akan tulis dalam mana-mana iklan pun, contohnya pembiayaan ataupun pinjaman peribadi riba 3%. Dia tak akan tulis itu, dia akan tulis interest ke, dia akan tulis faedah dan sebagainya. Jadi situ kita kena ingat. Pilihlah yang hak Islami. Kemudian Allah sambung lagi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berguluman dengan dosa. Jadi kita kena faham apa yang kita baca pada hari ini. Inilah peringatan yang Allah beri kepada kita. Mungkin asbab saya ajak kepada kamu benda ni, saya cerita kepada kamu benda ni, kamu boleh cerita kepada orang lain. Kamu boleh sampaikan kepada orang lain tentang bahayanya riba. Mungkin kita boleh cerita kepada saudara mara kita, keluarga kita tentang bahayanya riba. Dan bila mereka tahu, nasihat kepada mereka, kalau boleh nanti ni, bukan kalau boleh, memang mesti kena pilih yang hak Islami. Dalam satu hadis Nabi di bawah tu, muka surat 43 tu, Nabi sebut, An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang makan riba, orang yang menyuruh buat riba, penulisnya, dua orang saksinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mereka itu semua adalah sama. Riwayat Imam Muslim. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa dia? Nabi kata Rasulullah telah melaknat orang yang makan riba. Dan orang yang dia menggunakan pendapatan dia tu, menjana pendapatan dia tu dengan dia mengambil riba. Orang ni bila dia tak ada duit, dia akan cari seseorang untuk nak berhutang. Kerana apa? Kerana dia dalam kesusahan. Bila dia jumpa dengan seseorang, dia kata aku nak hutang dengan hang RM100. Dan orang ni kata boleh, tak ada masalah, aku boleh bagi pinjam RM100. Tetapi dengan syarat aku nak hang bayar balik kepada aku RM1,200. Dah lah dia pun tak ada duit dah. Kemudian dia kena bayar lagi tambahan RM200. Jadi dia dah telah mengambil kesempatan dan menekan dan menzalimi orang tadi ni. Tapi dia tu tak ada pilihan, dia tetap kena hutang. Kenapa? Kerana dia memerlukan. Jadi sebab itulah Nabi melaknat orang yang makan riba. Kemudian orang yang menyuruh buat riba. Orang yang menyuruh buat riba, sama juga penulisnya. Kalau hari ni kita kata orang yang menulis kontrak, ketika nak sign kontrak mana-mana agreement loan ke, maka itu adalah orang yang menjadi penulis. Menjadi penulis pada kontrak tersebut. Kalau hari ni kita kata lawyer lah, lawyer yang terlibat dalam pembuatan agreement, kontrak dan sebagainya tu, maka dia pun bersekumpul dengan riba. Kemudian dua orang saksinya, orang yang melihat tu, dia pun tahu kata dia ni ambil riba, maka sama juga, dia pun terlibat dengan riba. Dan Nabi kata semua tu adalah sama. Orang yang bagi ke, orang yang makan ke, orang yang jadi saksi ke, orang yang tulis sekalipun, semua tu adalah orang yang terlibat dengan riba, dan mereka tu adalah orang-orang yang dilaknat. Jadi bila Nabi laknat, maka Allah pun akan melaknat orang-orang macam ni. Itu kena hati-hati benda ni. Jadi dalam urusan riba ni, kita nak kena pastikan yang benda ni adalah benda yang kita nak kena berhati-hati. Kerana apa? Kerana zaman hari ni, zaman orang tidak kisah dengan dosa riba. Zaman hari ni semua orang, contohnya zaman hari ni, bagi saya, pendapat saya lah, anak-anak muda hari ni, bila mana dia teringin nak memiliki satu benda. Contohnya lah ni zaman wai suku, ataupun zaman orang suka nak beli motor-motor impian. Kadang-kadang nak beli dalam keadaan duit tak ada, maka carilah mana-mana pembiayaan kredit yang tak kisahlah Islamic ke konvensional ke, janji aku boleh beli motor tu, janji aku nak motor tu, maka ambillah yang konvensional. Maka akhir sekali dia beli motor tu dalam keadaan dia menggunakan duit yang Nabi laknat dan Allah sangat-sangat murka. Maka kena hati-hati. Kita bimbang kalau jadi apa-apa, na'udzubillah, kalau jadi apa-apa, kita dah meletakkan diri kita dalam situasi yang sangat-sangat bahaya. Kita kena ingat, hidup ni hanya sementara sahaja. Bila-bila masa Allah boleh ambil balik nyawa kita. Zaman sekarang, majoriti yang meninggal dunia adalah di kalangan anak-anak muda.
bukan di kalangan orang-orang tua, majoriti. Dan antara tanda-tanda kecil kiamat ialah yang Nabi sebut, iaitu mautul faj'ah, orang yang mati tiba-tiba. Majoriti hari ni yang mati adalah umur 20-an, 30-an dan 40-an, majoritinya. Tak ada pasal apa, tiba-tiba meninggal. Jadi sebab itulah kita nak kena beringat balik. Mungkin sebab kamu belajar benda ni dengan saya sampaikan kepada kamu dan kamu sampaikan kepada orang lain untuk kita sama-sama elak ambil riba. Jadi untuk hari ni saya nak cerita pasal dalil tentang pengharaman riba. Lepas ni kita akan tengok lagi tentang jenis-jenis riba yang lain-lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.